إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita mengambil kesempatan dalam masa yang ada ini sebelum kita memulakan solat Jumaat untuk kita sama-sama duduk dalam majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kita mengharapkan kerahmatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang nak dikongsikan pada hari ini ialah tentang perkara besar yang akan berlaku kepada setiap manusia, iaitu kematian. Kematian merupakan satu perkara besar dan sangat dahsyat, dan semua manusia akan menghadapi itu. Kadang-kadang sebelum dia menghadapi perkara yang dahsyat dan besar itu, dia terlebih dahulu mengalami satu kematian, mungkin melibat orang yang disayangi, anak, isteri ataupun saudara mara. Tapi itu merupakan satu perkara yang sangat besar dan boleh menyebabkan langit boleh menangis bila seseorang itu mati. Bukan saja kita menangis kalau ada orang yang disayangi mati, tapi langit juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala turut menangis kerana dahsyatnya kematian. Dan bukan sahaja manusia yang menangis seperti yang kita nampak, tapi dinyatakan dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fama bakat alaihimus samaa'u wal ard, maka tidaklah langit dan bumi menangis kepada mereka. Cerita dalam Quran ini ialah cerita tentang Fir'aun. Bila Fir'aun mati, maka Allah kata fama bakat alaihimus samaa'i wal ard, fama bakat alaihimus samaa'u wal ard. Fir'aun mati, langit tidak menangis. Menunjukkan bahawa kalau orang beriman yang mati, langit mesti menangis. Ini ayat surah Dukhan cerita tentang Fir'aun. Allah Ta'ala kata langit tidak menangis dengan kematian Fir'aun kerana banyaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi ayat yang berbunyi fama bakat alaihimus samaa'u wal ard, yang bermaksud maka tidaklah langit dan bumi menangisi mereka, ayat ini menjelaskan tentang kematian Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yang kita tahu bahawa Fir'aun ini dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia hambat Nabi Musa ke Laut Merah, sehingga laut terbelah dengan mukjizat Nabi Musa, dan Fir'aun dengan tentera-tenteranya tenggelam dalam laut. Jadi bila mati Fir'aun dan pengikutnya, Allah Ta'ala kata langit tidak menangisinya. Dan sebab itu dia kata bukan saja Fir'aun, sebenarnya semua orang musyrik dan orang tidak beriman, kalau dia mati, langit tidak menangis. Menunjukkan bahawa kalau orang beriman ataupun orang Muslim beriman, dia mati, dia langit menangis. Tetapi bagaimana dengan orang mukmin yang mati? Mestilah maknanya langit itu menangis. Dan ayat ini bukan sahaja kita merasa hairan sehingga sahabat telah mengeluarkan Ibn Jarir daripada Ibn Abbas. Ditanya tentang Ibn Abbas, sahabat-sahabat lain tanya tentang firman Allah, apakah maksud fama bakat alaihimus sama' wal ard, tidak menangisi langit dan bumi itu kepada Fir'aun yang meninggal. Tak apa maksud dia? Jawab sahabat tanya pada Ibn Abbas, adakah langit dan bumi menangis kepada seorang yang mati? Ditanya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan Ibn Abbas ni memang orang yang pakar dalam bidang tafsir Quran. Dia terkenal dengan nama Tarjumanul Quran,
penterjemah Quran. Jadi bila jumpa ayat ini, adakah langit dan bumi menangis pada seseorang yang mati? Maka Ibn Abbas jawab, iya. Dia kata iya. Yang dia kata tiada seorang daripada hamba Allah melainkan baginya ada pintu di langit yang turun rezekinya daripadanya dan naik amalannya kepadanya. Semua orang, tiap kita, langit ada pintu masing-masing. Kita ni semua ada pintu langit. Pintu langit itu ialah, daripada pintu itulah turunnya rezeki daripada pintu langit itu, dan amalan pahala kita dibawa melalui pintu itu naik ke langit. Itu Ibn Abbas kata tiap seorang mesti ada pintunya. Apabila meninggal dunia seseorang yang beriman, orang beriman meninggal dunia dia, maka ditutuplah pintu tempat naik amalannya dan tempat turun rezekinya. Itu bila mati, pintu tadi ditutup, tempat rezeki tak turun dah, amalan pun tak ada dah, nak naik habis, putus, tak naik dah melalui pintu tadi. Lalu menangislah ia langit, menangislah langit ke atasnya. Begitu juga bila mana merasa kehilangan tempat sembahyangnya di bumi, hilang, tak ada orang beribadah di bumi, orang baik tak naik dah ke langit. Yang dia pernah mendirikan sembahyang padanya dan berzikir mengingati Allah padanya, maka menangislah tempat itu. Nampaklah tempat kita sujud, tempat kita zikrullah, tempat kita buat baik di bumi pun menangis, kerana tak ada dah orang tu solat situ. Kita boleh perasan kadang di masjid, contoh kita duduk tempat-tempat masjid, tempat kita selalu solat, mati kita, tempat tu menangis. Ini tempat ini, dia kata dulu orang selalu sujud, tapi apabila mati dia tidak akan sujud dah, tak ada dah. Langit juga menangis kerana rezeki pintu tidak keluar lagi. Dan ada pun kaum Fir'aun, tiada terdapat sebarang kesan baik di bumi. Fir'aun, nama bila sebut Fir'aun, tak ada baik dia, tak ada. Nak cari satu benda baik dia, tak ada baik. Kalau dah mengaku Tuhan, baik apa? Dia mengaku dia Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la fahasyara fanada. Dia kumpulkan semua pengikut-pengikut dia, rakyat dia, lalu dia buat declaration, pengumuman, aku Tuhan kamu yang tinggi. Mana ada kebaikan dah? Mengaku sebagai Tuhan, tak ada kebaikan dah. Sebab itulah dikatakan, disebut fama bakat alaihim as-sama wal ard, maka tidak akan menangis langit dan bumi, tidak akan menangisi mereka, Fir'aun tadi, sebab tak ada baik. Jadi sebab itu orang yang baik-baik di muka bumi ini bukan saja orang yang menangis, bukan saja orang yang kita lihat menangis, orang yang disayangi ataupun kawan-kawan yang baik menangis, ataupun anak-anak dia, cucu-cucu dia yang baik, anak, suami, isteri menangis. Tapi tempat-tempat sujud menangis, langit menangis, malah semua yang ada kenal kita di bumi ini akan menangisi kematian kita. Itu orang baik. Dan oleh itu tidaklah naik ke hadrat Allah daripada mereka satu kebajikan pun, Fir'aun tadi. Tak naik pun. Mana langit pun buat tak kisah, awak dah mati, awak tak ada kebaikan. Tidak dapat naik pun ke langit kebaikan bagi Fir'aun tadi. Lalu langit dan bumi tidaklah menangisi mereka. Iaitu yang Allah Ta'ala firman, fama bakat alaihim as-sama wal ard. Dia tidak menangisi kepada mereka itu langit dan bumi, Fir'aun. Maknanya bukan saja Fir'aun ayat ini cerita, malah orang yang sama wataknya macam Fir'aun, langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka. Sebab itu kita dipesan sangat masa solat Jumaat itu, wala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah benar-benar takwa. Mana buat baik, buat baiklah. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu seorang muslim. Bila mati sebagai seorang muslim,
maka langit pun menangisi kita kerana tidak ada lagi amalan naik ke atas, tidak ada lagi rezeki turun daripada situ dengan kematian seorang muslim. Dan mengeluarkan pula At-Tirmizi, Abu Nuaim, Abu Ya'la, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ibnu Abi Hatim daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksud dia, tiada daripada seorang manusia melainkan baginya terdapat 2 buah pintu di langit. Ada hadis lain pula menyebut tiap-tiap manusia mereka memiliki 2 buah pintu di langit. Sebuah tempat amalannya naik, amalan kita ni naik ke langit, dan sebuah tempat rezekinya turun. Nah, sebab tu kita doa kiblat, doa ialah langit turun. Kiblat doa langit, kiblat solat ialah Baitullah kiblat. Itu dia, kiblat doa langit. Sebab tu kiblat dia. Dia kata, sebab tu Nabi kata tiap orang ada 2 pintu di langit. Satu pintu rezeki turun, satu pintu sebab amalan dia untuk naik. Apabila telah meninggal dunia seorang hamba yang beriman, orang beriman mati, maka menangislah kedua-dua pintu itu. Mana pintu itu tutup, pencen dah dia, tamat perkhidmatan dia. Sedangkan makhluk yang namanya langit ingin berkhidmat kepada Allah selama-lamanya. Tapi bila mati seorang itu, pintu rezeki tutup, habis perkhidmatan dia. Pintu amalan pun tutup, habis perkhidmatan dia pada orang ini. Lalu dia menangis, dia tidak dapat lagi berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena banyak khidmat. Perkataan khidmat itu perlu selalu disebut. Kita melakukan sesuatu untuk buat khidmat. Macam kita kata, saya nak khidmat pada ibu saya. Khidmat ni ialah satu pertolongan, satu bantuan yang tidak mengharapkan balasan daripada manusia. Itu khidmat. Sebab khidmat, saya nak khidmat surau ke surau, saya nak khidmat kepada masyarakat sini, saya nak khidmat kepada ayah saya nak khidmat pada ibu saya. Itu khidmat namanya. Begitu juga makhluk lain, dia berkhidmat pada Allah yang menjaga pintu amalan dan menjaga pintu rezeki. Bila mati, dia dipensionkan, dia dibesarakan, tidak ada lagi khidmat, lalu menangis selangit kerana dia telah ditamatkan perkhidmatan dia. Kemudian mengeluarkan Sa'id bin Mansur dan Abu Nuaim daripada Mujahid, katanya yang bermaksud, tidak meninggal dunia seorang yang beriman melainkan menangislah bumi ke atasnya 40 pagi. 40 pagi itu masa 40 hari lah, tiap-tiap pagi menangis. Orang ni dah mati, apatah lagi kalau yang mati itu ulama. Yang mati itu ulama besar, contoh. Yang mati itu orang soleh. Yang mati itu waliullah, awliya Allah. Memang 40 pagi pintu langit yang telah ditamatkan perkhidmatannya menangis, dia tidak dapat berkhidmat lagi. Itu hebatnya makhluk Allah. Selain daripada manusia, sepatut kita manusia lebih hebat daripada itu. Sebab itu kita kena banyak menangis sebenarnya. Kita kena banyak menginsafi diri, kena tanya diri, apa khidmat yang telah aku laksanakan untuk agama aku? Apa khidmat yang kita lakukan untuk agama? Sekurang-kurang khidmat yang kita lakukan ialah menambahkan jumlah dalam semayang jamaah. Khidmat, katakanlah 20 orang, dengan ada kita jadi 21. Kita khidmat untuk banyakkan pahala kepada jemaah. Tambah kita seorang jadi 22, khidmat, banyak lagi pahala. Tambah lagi jadi 23, khidmat pada supaya membanyakkan jemaah. Bukan maksud fardu kifayah atau orang lain dah buat aku tak payah. Itu pegangan kita. Fardu kifayah saja, orang lain dah buat, tak perlu dah, tak payahlah kita. Tak, kena khidmat. Umpama subuh ni kita terfikir tu, mungkin 20 orang hadir kot, kena hadir supaya banyak lagi pahala, jadi 21. Orang lain pula fikir pula, mungkin 21 orang aku tambah jadi 22. Pahala berganda. Sebab tu Nabi kata jemaah seorang, 2 orang lebih baik daripada jemaah seorang.
Jemaah 3 orang lebih baik daripada jemaah 2 orang. Jemaah 4 orang lebih baik daripada jemaah 3 orang. Begitulah makin banyak. Kalau semuanya merasakan bahawa dia perlu berkhidmat, penuh surau. Surau akan penuh. Dia tidak akan kata masalah fardu kifayah, dia tak perlu kata gitu dah. Khidmat dia apa pada surau yang ada ini? Dia mesti nak banyakkan. Itulah orang yang soleh. Bukan saja manusia menangisi dia, tapi langit dan bumi juga turut menangisi dengan kematian dia. Kerana apa? Dia tak boleh berkhidmat dah dengan orang itu. Sebab itu mengeluarkan Ibnu Abi Ad-Dunya daripada Abu Ubaid, katanya yang bermaksud, sesungguhnya apabila mati seorang hamba yang beriman, berteriaklah bumi. Berteriak ni dengan maksud, kalau tulis perkataan berteriak ni, sesuatu dia bercakap kuat, berteriak, menjerit. Telah meninggallah hamba Allah yang beriman, disebut itu. Meninggal dah dia. Orang soleh ni dah meninggal dah dia. Ini orang yang istiqamah, melazimi berjamaah. Ini orang yang banyak sedekahnya. Ini orang yang banyak zikir. Telah meninggal dia. Bumi berteriak gitu. Dan maka menangislah bumi dan langit di atasnya. Langit dan bumi pun menangis. Bukan saja saudara mara menangis, kenalan-kenalan dia menangis. Bukan saja gitu, bumi dan langit menangis. Lalu Allah berfirman, Tuhan yang maha pemurah kepada bumi dan langit, adakah yang menyebabkan kamu menangis? Apakah yang menyebabkan kamu menangis? Seolah dialog begitu. Ditanya langit dan bumi, kenapa menangis? Menjawab keduanya, Tuhan kami, dia kata, tidaklah berjalan hamba ini pada mana-mana jua arah pun, melainkan dia adalah mengingatimu. Tu, bumi dan langit kata, mengapa? Allah Ta'ala tanya, mengapa kamu menangis? Dia kata, tidaklah hamba Allah, hambamu ini berjalan di mana-mana tempat pun, melainkan mengingatimu. Mana saja dia pergi, mesti dia mengingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu maknanya bumi dan langit menangis. Sebab itu mana kita pergi mana, mesti ingat Allah. Kita akan mengingati Allah dalam masa bermukim. Ini kita bermukim, lawan dia bermusafir. Itu lawan dia. Orang yang bermusafir, lawan dia bermukim. Sekarang ni kita bermukim, ingat Allah. Kemudian bermusafir kita. Bermusafir ni, keluar kita daripada tempat tinggal ni, musafir, pergi satu tempat, umrah ke haji ke, pergi melancong sebagainya, tapi tetap mengingati Allah. Inilah dikata mana-mana hamba ini pergi, dia tetap mengingati-Mu ya Allah. Itu sebabnya menangis. Hebat. Orang yang soleh tu hebat. Orang yang sentiasa mengingati Allah tu hebat. Bumi dan langit menangis apabila dia mati. Dan tangisan dan air mata itu melambangkan perasaan luhur. Bila menangis ini maknanya luhur. Bila sebab itu orang yang habis sesak bila satu masa akhir dia menangis. Dia menangis tu dia luhur. Biasanya terjadi kerana kasih sayang. Menangis ini kerana kasih sayang. Ibu menangis, si anak mungkin sakit, nauzubillah mungkin kematian, menangis kerana sayang. Kan kita rakan karib kita meninggal dunia, contoh kawan yang baik, dengar berita menangis dia dalam keadaan baik, kita dengar menangis sebab dia tu baik sangat. Itu dikata kasih sayang. Rindu, dendam atau belas kasihan, kita belas kasihan biasa menangis ni. Maknanya kalau langit dan bumi menangisi kematian kita, bukan saja manusia menyayangi kita, tapi makhluk Allah lain juga menyayangi kita. Dan maka begitulah pula ia berlaku kepada langit dan bumi. Apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, tetapi sebaliknya ia tidak berlaku sekiranya ia mati, itu ialah orang yang kafir, tak menangis. Itu sebab ada rasa kasih sayang. Mana orang yang beriman di atas muka bumi ini, bila dipijak bumi kata aku redha pada orang ini. Aku meredai dia berjalan di atas nak kata belakang ke apa, bumi meredai. Orang mukmin membawa kenderaan dia kata aku redha menjadi kenderaan dia. Walaupun kita kata kenderaan itu besi kan,
Manakala kita nak kata kalau dulu kenderaannya kuda, unta, himar, dia hidup. Manakala sekarang ni kenderaan kita ialah besi, tapi besi dia makhluk Allah. Dia besi makhluk Allah. Mana kenderaan kita juga meredai orang ini kerana dia soleh. Rumah kediaman kita yang kita duduk, rumah kediaman kita juga mengatakan aku redha orang ini mendiami dalam rumah. Sebab orang ni orang yang soleh, orang yang baik-baik, orang yang disayangi oleh makhluk. Aku juga menyayangi dia. Mau tidak mau, kembali pada Allah. Jadi sebab itu, biarlah kematian kita ditangisi oleh makhluk, bukan disukai oleh makhluk lain, seronok. Tak. Langit dan bumi juga turut menangis. Sebab itu apabila berlaku kematian, kadang-kadang kesabaran itu mestilah mengatasi daripada segala-galanya. Kalau tidak sabar, maka akan berlakulah perkara yang sebaliknya. Allah ambil, kadang-kadang kita tengok dalam kebakaran, na'udzubillah, kadang-kadang Allah ambil ke-5 anak dia habis semua. Dalam banjir besar, kadang-kadang kita baca berita-berita murah, 5 dia ambil oleh Allah Ta'ala anak. Bukan senang nak hadapi itu, bukan senang. Sebab itulah Urwah bin Zubair ni anak kepada Asma binti Abu Bakar, anak kepada Zubair bin Awam. Dia Urwah nama dia. Urwah ni dahlah kaki dia kena potong sebelah, kena potong kaki dia. Urwah ni dalam sejarah dia kena potong kaki sebelah ni kerana dia dapati penyakit, kalau kita nak kata sekarang ni kemungkinan penyakit kencing manis lah kot, kena dipotong. Masa tu mana ada bius nak potong pakai biasa gitu je. Jadi tabib ni kata, ya arwah, kaki kamu nak potong, kita tak ada bius, cara supaya tak sakit, boleh tak kamu minum sedikit arak supaya kamu rasa tak sedar, kemudian kami potong. Apa jawab arwah? Dia kata tak perlu. Dia kata cukup aku solat 2 rakaat, masa aku solat itu kau potong. Hebat tak hebatnya dia. Bila dia sambil dia terlentang tu, Allahu Akbar. Masa tu tabib buat kerja lah, potong, tak tahulah ke gaji ke apa, potong-potong, kemudian balut dah siap. Dia pun berkata Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Urwah boleh tanya, dah siap dah? Dah siap dah, tak terasa sakit. Sebab itu solat Urwah ni hebat. Dia diuji dengan kematian anak dia. Anak dia 2 orang. Selepas dia kena potong kaki, anak dia pula mati seorang. Dia uji begitu pula. Jadi dahlah kaki tak ada sebelah, kemudian anak tu mati yang sangat tragis. Mati jatuh daripada sutuh, daripada atas atap. Biasa dipanggil anak dia akan menyaut. Tapi bila dipanggil anak dia tak menyaut. Dia kata tak mungkin, anak aku mesti ada. Nak orang pun cari tiba-tiba jatuh daripada atap lalu mati. Jadi memanglah kalau kita tengok kesabaran tu, kalau kita orang biasa kaki dah tak ada sebelah, kemudian anak ada 2 je, Allah ambil pula, mestilah kesabaran itu rasa tak mampu kita nak sabar. Tapi diajar oleh Urwah, bila anak ni mati apa yang dikatakan dia kata ya Rabb. Ini Urwah kata, Urwah bin Az-Zubair, anak kepada Zubair bin Awam, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Maknanya cicit, cuculah. Cucu anak, cucu cucu Abu Bakar, gitu. Dia kata bila mati 2, dia kata ya Rabb, laqad wahabta li syaqaini akhazta ihdahuma wa abqaita al-ukhra falakal hamdu ala ma akhazta wa laka syukru ala ma abqaita wa wahabta li waladain akhazta akbarahuma wa abqaita al-akhar falakal hamdu ala ma akhazta wa laka syukru ala ma abqaita. Tengok apa jawab Urwah. Dia kata, wahai Tuhan, setelah engkau kurniakan kepada aku 2 kaki, semua ada 2 kaki, satu daripadanya telah pun engkau ambil, potong, Allah ambil balik, tinggallah ia hanya 1 sahaja lagi. Itu dia.
kan. Sekarang ni banyak orang kena potong kaki, kedap kencing manis, potong kaki, kan. Tapi kita biasa, habislah kaki aku, habis gitu je. Tapi Allah kata tak. Dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, setelah engkau kurniakan kepada kedua kaki, satu daripada yang telah pun engkau ambil, tinggallah ia hanya satu sahaja lagi. Maka bagimu jua segala puji atas apa yang telah engkau ambil itu. Alhamdulillah, puji apa yang engkau telah ambil. Puji atas apa yang telah engkau ambil itu, dan juga syukur serta terima kasih atas apa yang masih engkau kekalkan itu. Tinggal satu tu pun terima kasih juga. Mana syukur, alhamdulillah apa yang telah engkau ambil ya Allah sebelah kaki, dan aku bersyukur juga apa yang ada baki sebelah kaki lagi. Dan engkau juga telah kurniakan kepada kedua orang anak lelaki. Seorang yang tua telah pun engkau ambil, kau dah ambil dah, mati. Sementara seorang lagi masih engkau kekalkan. Maka bagimu jua segala puji atas apa yang telah engkau ambil itu. Alhamdulillah. Mana engkau ambil, alhamdulillah, puji juga. Dan juga syukur serta terima kasih atas apa yang masih engkau kekalkan itu. Itu keadaan Urwah bin Zubair apabila diuji dengan dua kehilangan. Satu hilang kaki sebelah, satu hilang anak seorang. Anak dah ada dua, tapi begitu. Tapi kematian tu dahsyat. Jadi sebab itu, biarlah kita lakukan perkara yang sebaik-baik semasa di dunia ini. Sebab itu kena bersabar dalam apa saja yang terjadi, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan kematian. Baik, sabar ini dia kata, sikit lagi ada 5 minit lagi. Berkata seorang daripada kalangan orang yang soleh bahawa sabar itu ada 3. Sabar itu, pertama, sabar membawa kepada sampai 300 darjat. Satu, ada 300 darjat dia. Yang kedua, sabar membawa kepada 600 darjat. 600 darjat dia. Yang ketiga, sabar yang membawa kepada 900 darjat. Sabar tu, ya. Adapun sabar yang 300 darjat ialah sabar mentaati Allah. 300 darjat. Sabar kita mentaati Allah. Solat sabar kita, apa saja taat pada Allah, sabar kita. Mana sabar kita, dengan sabar kita bangun awal subuh untuk menghayati Allah. Sabar kita duduk untuk dengar khutbah walaupun mengantuk-ngantuk, sabar juga kita. 300 bagi. Kemudian sabar yang 600 darjat itu, sabar kerana menahan diri daripada tidak melakukan maksiat. 600. Sebab gejala maksiat lebih kuat menarik daripada taat tadi. Ada bagi 600. Kita tak buat maksiat, sabar bagi 600. Tidak minum arak kita, 600. Tidak zina kita, 600. Darjat. Kita tidak buat perkara yang tak baik. Dan semua perkara tak baik itu seronok. Kalau kita buat seronok benda-benda tu, happy kan. Tapi orang yang sabar itu dapat 600. Sementara sabar yang darjat 900, sabar yang berlaku apabila ditimpa musibah. Ini 900. Musibah itu termasuk kematian. Musibah juga termasuk dengan COVID. Kita nak sebut COVID-20 ke COVID-19? Kan? Dah sekarang gelombang kedua COVID-20 ke? Bencana. Sabar. Atau di saat awal mula menerima ujian yang disebut dengan as-samadamatul ula. Mana ujian mula-mula. Sama ada bencana itu menimpa diri dia, harta dia, atau anak dia. Dia tetap berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah, dan sesungguhnya kepada Allah akan kembali. Itu orang yang bersabar. Walaupun kematian itu besar, kematian itu dahsyat, tapi apabila ditimpa dengan musibah-musibah tertentu, orang yang beriman tetaplah mengata bahawa inna lillah, semua kita daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ dulu insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan pada siang lain insya-Allah kita bawa tajuk yang lain pula, tapi tetap juga berkenaan dengan mati insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.